Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Option Pendidikan Jasmani ambilan Jun 2023-2028. Kami akan melaksanakan tugasan 3 iaitu persembahan kumpulan bagi mata pelajaran GWCP 1042 iaitu penulisan akademik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Sarah, Syairah dan Chai Xiao Kim. Pada hari ini kami akan menganalisis keutuhan wacana, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisan bagi satu artikel yang kami cari. Apakah wacana? Wacana ialah suatu teks atau bahan bacaan yang memberikan makna kepada pembaca. Menurut Kamus Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat, wacana adalah satu kesatuan ucapan, pertuturan, percakapan, pembincangan atau pertukaran idea secara lisan. Menurut Asma Oman, wacana atau diskurs merupakan perkataan yang digunakan dalam pelbagai bidang dan setiap bidang mempunyai definisi sendiri. Terdapat 4 jenis keutuhan wacana iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Pertama sekali iaitu keutuhan semantik ialah hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana yang melibatkan hubungan-hubungan antara kausa dengan ayat. Kedua iaitu keutuhan leksikal ialah hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Ketiga, keutuhan gramatikal iaitu hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Keempat, keutuhan fonologi iaitu hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana yang dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan juga intonasi suara. Seterusnya, kami akan pergi ke keutuhan semantik. Terdapat 2 jenis keutuhan semantik, antaranya iaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana, yang merupakan hubungan yang melibatkan antara kausa atau ayat sahaja. Kedua, kesatuan latar belakang semantik. Ia merupakan kesatuan yang melibatkan latar belakang seperti kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea, penulis dan jenis media penyampaian. Sekarang kami pergi membincang tentang hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana dulu. Terdapat 5 jenis dalam hubungan ini. Antaranya iaitu hubungan sebab dan akibat. Dalam contoh ayat, sebab adalah ibu bapa juga menganggap mata pelajaran pendidikan jasmani tidak penting kerana tidak diuji dalam peperiksaan SPM. Manakala akibatnya ialah keadaan ini menyebabkan ibu bapa kurang mengambil tahu hasil pengajaran guru di dalam kelas, tidak seperti mata pelajaran peperiksaan awam yang lain. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Dalam perenggan ini, sebabnya adalah pendidikan jasmani direka bentuk dalam sistem formal pendidikan negara, manakala tujuannya adalah untuk membangunkan tabiat gaya hidup sehat di kalangan pelajar melalui pelibatan aktif dalam aktiviti fizikal, sukan, rekreasi dan sosial. Yang ketiga iaitu hubungan sebab dan hasil. Dalam contoh ayat ini, sebabnya adalah semasa menjalankan aktiviti pengajaran pendidikan jasmani, guru perlu mendekati dan memberi peluang yang sama rata kepada semua pelajar. Manakala hasilnya adalah kaedah ini dapat menimbulkan minat seterusnya keseronokan berterusan kepada murid untuk menjadikan proses pengajaran lebih berkesan. Keempat iaitu hubungan latar dan kesimpulan. Dalam ayat ini,
Latanya adalah guru merupakan ejen penting dalam penyampaian pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar. Manakala kesimpulannya adalah, oleh itu, berkesanan pengajaran bergantung kepada tahap pengetahuan guru dan kompetensi guru. Akhirnya, yaitu hubungan memperkuat isi. Isinya adalah guru pendidikan jasmani juga perlu kerap berinteraksi dengan murid semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala ayat yang memperkuatkan isinya adalah proses interaksi akan membolehkan guru menimba pengetahuan, meningkatkan kemahiran dan kecekapan seterusnya keberkesanan pengajaran mereka. Setelah itu, kami akan membincangkan tentang jenis kedua iaitu kesatuan latar belakang semantik. Pertama sekali, yaitu kesatuan topik. Dalam ayat contoh ini, kesatuan topik adalah pendidikan jasmani memainkan peranan penting dalam mendidik dan meningkatkan aspek psikomotor, afektif, dan kognitif pelajar. Kedua yaitu hubungan sosial antara pembicara dengan pendengar. Saya tidak letak ayat contoh kerana dalam jurnal ini tidak mengaplikasikan. Yang ketiga yaitu laras bahasa akademik. Dalam ayat contoh ini, bahasa akademiknya adalah perkembangan domain psikomotor, kognitif, dan afektif. Hal ini kerana kalau seseorang yang tidak mempunyai tahap akademik yang tinggi, mereka tidak akan faham perkataan tersebut. Oleh itu, perkataan tersebut adalah bahasa akademik. Seterusnya, kita akan membincang tentang keutuhan leksikal. Terdapat 6 jenis yang membentukkan leksikal. Pertama sekali, yaitu pembuka dan penutup. Dalam penulisan karya klasik, akisar banyak digunakan sebagai pembuka teks dan wallahualam sebagai penutup. Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk digunakan sebagai pembuka. Sekian terima kasih atau sekian untuk makluman dan perhatian tuan digunakan sebagai penutup surat kiriman rasmi. Jurnal ini tidak mengaplikasikan keutuhan leksikal pembuka dan penutup. Keutuhan leksikal yang kedua ialah antonim. Antonim merupakan perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Dalam contoh ayat ini, perkataannya adalah fizikal dan verbal. Walaupun kedua-duanya adalah keagresifan, manakala maksudnya berlawanan. Yang ketiga yaitu sinonim. Sinonim merupakan perkataan berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Perkataan yang terdapat dalam contoh ayat ialah pengajaran dan mengajak. Walaupun ejaan dan bunyinya tidak sama, manakala maksud asalnya adalah ajak. Keutuhan leksikal yang seterusnya adalah kolokasi. Kolokasi merupakan hubungan kewujudan atau kedudukan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan. Ia sebagai perulangan yang menggunakan sekumpulan perkataan yang berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. Dalam contoh ayat, tak kisah aktiviti bersukan, berrekreasi, bersosial ataupun menjaga kesihatan. Semua ini berkaitan dengan satu perkara iaitu pendidikan jasmani. Keutuhan leksikal yang kelima adalah perulangan. Perulangan merupakan perulangan unsur yang sama. Perulangan bermaksud setiap
perkataan diulang secara penuh tanpa berubah bunyi atau maksudnya. Dalam perenggan ini, perkataan yang berulang adalah pendidikan jasmani diulang sebanyak 4 kali, perkataan pelajar diulang sebanyak 3 kali, dan perkataan meningkatkan berulang sebanyak 2 kali. Jenis keutuhan leksika yang terakhir ialah hiponim. Hiponim adalah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjuk maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Dalam perenggan ini, aktiviti pendidikan jasmani adalah perkataan yang membawa makna umum, manakala segak dan PAJSK adalah perkataan nama yang membawa makna khusus berkaitan dengan aktiviti pendidikan jasmani sebagai kata nama umum. Selepas itu, kita akan bergerak kepada keutuhan gramatikal. Gramatikal bermaksud nahon atau tata bahasa. Gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Menurut Farida Nazil, ETAL, terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal, iaitu penanda rujukan, penanda pergantian, penanda elipsik, dan penanda penghubung. Pertama sekali, kita akan pergi membincangkan tentang penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Dalam perenggan ini, wataknya adalah ibu bapa dan seterusnya ibu bapa diganti dengan kata mereka. Setelah itu, penanda yang seterusnya adalah penanda pergantian. Penanda ini merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat lain atau proses menggantikan perkataan dengan kata nama, kata kerja, dan kausa lain. Dalam contoh ayat, sesi pengajaran diganti dengan kaedah ini dalam ayat yang kedua. Penanda yang seterusnya adalah penanda elipsik. Penanda ini ialah unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Ia digunakan dengan menggugurkan perkataan atau frasa yang telah diketahui oleh pembaca. Dalam perenggan ini, kekangan yang dapat kita tahukan adalah sekolah di bandar adalah untuk mendapatkan kawasan yang luas bagi melaksanakan aktiviti pendidikan jasmani. Manakala penulis menggunakan keadaan ini dalam ayat seterusnya untuk menggugurkan perkataan dan frasa yang telah diketahui oleh kita. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada penanda penghubung. Penanda penghubung berperanan untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Dalam penanda penghubung terdapat 6 jenis kata hubung, iaitu yang pertama penghuraian. Penghuraian seperti seterusnya, selain itu, di samping itu. Okey. Yang kedua ialah pengembang idea. Pengembang idea seperti, kerana, dan sebagainya. Contohnya macam kita untuk menambahkan contoh ke, untuk menghuraikan lagi ke pernyataan tersebut, seperti itu. Yang ketiga iaitu penambahan. Sebelum, selepas. Yang keempat, tentangan. Macam kita ada yang keempat, tentangan. Seperti tetapi, namun kita ada macam huraian yang bertentangan dengan huraian yang sebelumnya. Okey, yang kelima penghubung musabab. Contohnya kerana itu, oleh sebab itu. Dan yang terakhir ialah penghubung tempoh, iaitu pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.
Okey, kita akan beranjak kepada yang penanda hubung di dalam artikel kami. Yang pertama, kami mendapat dalam perhuraian iaitu yang pertama, selain itu. Selain itu merupakan penghuraian bagi penanda penghubung tersebut. Seterusnya, pengembangan idea oleh yang demikian. Okey, pada slide yang seterusnya, penambahan sebelum. Baik, dalam contoh ayat dia membincangkan isu dan merancang aktiviti yang ingin dijalankan bagi mencari jalan penyelesaian sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan seterusnya, tentangan. Namun demikian, dalam ayat ini dia bagi contoh. Murid berbanding guru pendidikan jasmani yang berpengalaman mempunyai kelebihan dari segi pengetahuan, kemahiran dan perorganisasian kelas. Namun demikian, guru akan memperoleh pengalaman apabila mereka berinteraksi dengan persekitaran sekolah dan dunia pengajaran yang sebenar. Okey, di sini dia menyatakan contoh tentangan yang kita boleh letak di dalam perenggan tersebut. Yang seterusnya, penghubung musabab. Contohnya, di dalam perenggan tersebut, guru yang berkelayakan dan mempunyai option dalam mata pelajaran pendidikan jasmani ataupun sains sukan berupaya menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan lebih berkesan kerana memiliki kemahiran, pengetahuan pedagogi serta keberkebolehan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, di sini apabila dia meletakkan isi tersebut, dia akan huraikan sedikit. Dia akan letakkan penghubung musabab iaitu kerana dalam perenggan ini. Dan seterusnya, penghubung tempoh. Dalam jurnal ini, ia tidak mempunyai sebarang penghubung tempoh. Jadi, tiada contoh untuk menunjukkan contoh penggunaan penghubung tempoh. Yang seterusnya, kita akan bergerak kepada keutuhan fonologi. Keutuhan yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Dalam keutuhan fonologi ini, kita akan memandang daripada 3 aspek, iaitu hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Okey, ia digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada hentian suara. Hentian suara berfungsi sebagai perbandingan maksud ayat berdasarkan hentian suara. Okey, dalam perenggan ini kita dapat melihatkan penggunaan koma dan penggunaan pengikat kata seperti yang di-highlightkan di sini. Okey, yang seterusnya, nada suara berfungsi untuk membezakan ayat mengikut situasi atau keadaan. Tapi di dalam jurnal ini kita tidak mengaplikasikan sebarang nada suara. Jadinya kita akan bergerak ke poin yang seterusnya iaitu intonasi suara. Okey, dalam intonasi suara ini, ia berfungsi untuk memisahkan ayat dan menunjukkan bentuk ayat itu sama ada menyoal atau menyata serta membezakan struktur ayat. Contohnya, di dalam perenggan ini, ayat penyata. Guru hendaklah menggunakan pengetahuan, kemahiran menghasilkan kaedah pengajaran yang berkesan dan berupaya mengatur program yang sesuai dengan keperluan murid, iaitu ayat penyata. Bagi yang seterusnya, ayat tanya. Tetapi jurnal ini juga tidak mengaplikasikan sebarang ayat tanya. Okey, kita akan bergerak kepada sumber rujukan. Okey, dalam penulisan akademik, pelajar seharusnya merujuk sumber-sumber lain untuk menyokong hujah mereka sebarang persembahan ataupun penulisan. Okey, antara contoh sumber rujukan yang sering dirujuk oleh pelajar iaitu buku, artikel, jurnal, tesis, majalah, surat khabar dan lain-lain. Manakala bagi sumber internet pula seperti laman web, blog, video dan sebagainya. Pada hari ini, sistem rujukan yang digunakan iaitu American Psychological Association edisi yang ke-7. Sebelum ini, gunakan sistem American Psychological Association edisi yang ke-6. Tetapi dalam edisi yang ke-7 ini, mereka menambah baik dari segi penulisan, semua penulisan dan sebagainya. American Psychological Association atau dikenali sebagai APA merupakan gabungan rujukan dalam teks, citations dan senarai rujukan bibliografi, maklumat sumber bahan yang digunakan di dalam sesuatu tugasan. Kita akan pergi kepada citasi. Contoh citasi yang di dalam teks ini ialah
ini selari dengan dapatan kajian oleh Pavlova et al. 2017. Okey, dalam citasi boleh meletakkan di dalam tengah-tengah ayat, tetapi dan dalam citasi boleh meletakkan rujukan tersebut pada tengah-tengah ayat ataupun di hujung ayat, tetapi cara rujukannya berbeza. Okey, kita akan tengok yang di atas kali itu. Dia meletakkan ini selari dengan dapatan kajian oleh Pavlova et al. 2017. So, jadinya nama pengarang dan dalam kurungan kena buat tahun jurnal atau artikel itu tersebut terbitkan. Okey, yang kedua di bawah ini, setelah meletakkan sumber rujukan yang diperolehi, kita harus letakkan nama pengarang dan tahun. Tetapi kita harus membuatkan dua-dua di dalam satu kurungan. Dia tidak sama dengan yang atas tadi. Yang atas tadi dekat tengah-tengah. Tapi yang di bawah ini, di dalam artikel ini, di dalam jurnal, kita boleh tengok cara-cara untuk menulis APA style di dalam sumber rujukan yang terakhir. Kalau di dalam jurnal, kita harus meletakkan nama penerbit tersebut, tahun menerbit, tajuk artikel, nama jurnal, volume dan bilangan muka surat. Okey, yang pertama kita tengok di sini, Ali SKS, Hasan MZC dan Jani J. Selepas itu mereka haruskan meletakkan tahun terbitan tersebut, tajuk artikel tersebut, edifikasi kendiri guru pendidikan jasmani terhadap pelaksanaan pengajaran mata pelajaran pendidikan jasmani, dan seterusnya meletakkan nama jurnal core curriculum dan pengajaran Asia Pasifik. 2 dalam kurungan 3 itu iaitu volume. 43 hingga 51 itu bilangan muka surat. Okey, kat sini kita kena tahu yang tajuk artikel efikasi kendiri guru pendidikan jasmani itu tidak sama dengan nama jurnal, sebab yang kita tahu dalam artikel tersebut terdapat banyak jurnal-jurnal. Seperti contoh yang ini, dia mengambil di jurnal curriculum. So, banyak lagi jurnal-jurnal yang lain. So, kita kena spesifikasikan jurnal tersebut dalam rujukan kita. Terusnya, artikel ini juga mengambil sumber rujukan daripada tesis. Okey, tesis perlulah ada nama penerbit, tahun menerbit, tajuk tesis itu diterbitkan macam ni. Tapi di dalam jurnal ini, terdapat dua tesis yang tidak diterbitkan. Jadinya mereka harus katakan di situ tesis sarjana ini tidak diterbitkan. Seperti contoh, tesis sarjana tidak diterbitkan, tesis PhD tidak diterbitkan. Tapi dalam hujung di bawah sekali, iaitu salah satu contoh tesis yang telah diterbitkan. Sepertinya mereka harus meletakkan published doctoral thesis macam itu. Itu sebagai contoh lah. Kejelasan dalam sesebuah penulisan wujud melalui penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penggunaan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif, serta langkah-langkah penulisan yang teratur. Kombinasi semua aspek ini menjadikan hasil penulisan menyampaikan maklumat dengan jelas dan dapat difahami oleh pembaca. Okey, penulisan secara objektif ialah penggunaan perkataan neutral, bersifat ambiguiti dan tidak mengandungi elemen berkaitan emosi. Perbincangan secara objektif biasanya menekankan perkara yang serius dan mantap. Penulisan ayat yang jelas pula mengandungi dua jenis, iaitu ayat topik. Ayat topik adalah pernyataan yang umum dan ayat yang digunakan untuk memulakan sesebuah penulisan. Ayat isi pula berfungsi sebagai menyokong dan memperkukuh ayat topik. Hujahan ayat perlu mengandungi bukti-bukti yang boleh digarap menggunakan akronim atau kata singkatan untuk memudahkan pengolahan penulisan, dan perkataan tersebut perlu dijelaskan kepada pembaca seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru, iaitu PIBG. Dan perkembangan idea secara koheren dan kohesif pula ialah, koheren ialah dalam penulisan koheren, idea dihuraikan dengan jelas serta
disokong dengan bukti dan contoh. Faktor kejelasan koheren memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis menulis. Kohesif pula ialah hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Penulisan konsep kohesif merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur wacana, penyusunan wacana supaya memiliki kesepaduan dalam penulisan. Dan ini ialah contoh-contoh bagi topik di atas. Baiklah, rumusan ialah aspek kejelasan dalam penulisan amat penting. Rumusan. Aspek kejelasan dalam penulisan amat penting untuk menghasilkan sesebuah karya yang berkualiti dalam penulisan ilmiah dari aspek penyusunan, pengolahan fakta dan gaya penulisan. Aspek penyusunan idea dan penggunaan laras bahasa adalah satu proses untuk mengemukakan idea secara sistematik seperti struktur perenggan, penyusunan isi kandungan mengikut idea penulis. Akhir kata, penulisan akademik perlulah disampaikan dengan jelas dan urutan yang logik serta disokong dengan bukti dan contoh yang kukuh. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.